السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. Telah berkata Imamul Allamah Abul Qasim Abdul Karim bin Hawazin Al-Qushairi, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Sewaktu Hasan Basri memasuki Mekah, dia melihat salah seorang keturunan Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu bersandar ke Kaabah dan berceramah di hadapan sekumpulan orang. Hasan bergegas menghampirinya lalu bertanya, apakah dasar agama? Dia menjawab, wara'. Hasan bertanya lagi, apakah yang merosakkan agama? Dia menjawab, keserakahan. Maka Hasan mengkaguminya sambil mengatakan, berat sebutir wara' yang sempurna lah lebih baik berbanding berat 1000 hari berpuasa dan solat. Allah SWT mewahyukan kepada Nabi Musa AS, seorang yang mendekatiku mampu memindahkan malam kepadaku hanya melalui wara' dan zuhud. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, sahabat-sahabat Allah SWT di akhirat adalah orang-orang yang wara' dan zuhud. Sahal bin Abdullah At-Tustari menyatakan, apabila wara' tidak menyertai seseorang, dia tidak akan pernah merasa kenyang, sekalipun dia diwajibkan makan kepala gajah. Sedikit minyak kasturi yang berasal dari rampasan perang dibawa ke hadapan Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz yang membawinya menyatakan, satu-satunya manfaat adalah bau harumnya dan saya tidak ingin hanya saya sendiri yang membawinya, sementara seluruh kaum muslim tidak berbagi membawinya. Ketika ditanya tentang wara', Abu Usman Al-Hiri menyatakan, Abu Saleh Hamadun berada bersama salah seorang sahabatnya yang sedang menjelang maut. Orang tersebut meninggal dan Abu Saleh memadamkan lampu. Seorang bertanya kepadanya tentang hal ini. Lalu dia mengatakan, sampai sekarang minyak yang di dalam lampu ini adalah minyaknya. Tetapi sejak saat ini dan seterusnya, minyak ini menjadi milik para ahli warisnya. Carilah minyak yang bukan miliknya. Kahmas melaporkan, saya meratapi selama 40 tahun satu perbuatan dosa yang telah saya lakukan. Salah seorang saudara saya mengunjungi saya dan saya membeli sepotong ikan yang direbus untuknya. Ketika dia berhenti memakannya, saya mengambil sebongkah tanah dinding milik tetangga saya supaya dia dapat membersihkan tangannya dengannya dengan tidak meminta izin terlebih dahulu kepada tetangganya. Seseorang sedang menulis catatan sewaktu dia di sebuah rumah sewa dan dia ingin mengeringkan tulisannya dengan debu yang dia peroleh dari dinding. Dia teringat bahawa rumah tersebut adalah rumah sewa, tetapi dia berpendapat bahawa itu tidak penting. Oleh kerana itu, dia mengeringkan tulisan tersebut dengan debu. Kemudian dia mendengar suara mengatakan, orang yang meremehkan debu akan melihat betapa lamanya perhitungannya amal kelak. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, masih lagi kita bercakap tentang wara', yang merupakan salah satu daripada kesempurnaan agama, bukan kekuatannya, bukan perhiasannya,
serta merupakan sejarah yang begitu mulia umat Islam. Nabi SAW sebagai tokoh kepada manusia semuanya, bahkan kepada makhluk alam sejagat, telah menunjukkan sifat ini daripada awal lagi, supaya kita tidak meremehkan mana-mana perkara-perkara yang ada nilai dalam agama. Apatah lagi kalau perkara-perkara itu jelas haram. Bukan sekadar menjauhi yang haramnya, menjauhi jalan-jalannya. Ramai orang cuma berfikir bahawa menjauhi yang haram, tetapi akhirnya dia terjebak. Tidak ramai berfikir ketika mana hendak menjauhi yang haram, dia perlu menjauhi jalan-jalannya. Jalan-jalannya itulah yang perlu dijauhi sebagai satu sifat wara'. Akhirnya dia terselamat. Tapi sekadar kita berpegang, jauhilah yang haram, kita mungkin tak selamat. Tetapi kalau kita berpegang, jauhilah jalan-jalan yang membawa kepada perkara yang haram, kita selamat. Sebab itu Allah Ta'ala menyebut, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا. Jangan kamu menghampiri zina. Allah Ta'ala tidak menyebut jangan berzina. Maksud jangan menghampiri zina, jangan melalui jalan-jalan yang membawa pada zina. Baik percakapan, baik pendengaran, baik membayangkan. Walau belum ada wanita di hadapan, maka itulah nilai wara'. Demikian juga dalam melaksanakan yang wajib. Bukan sekadar kita berkata buat yang wajib, tetapi pelihara dan lakukan jalan-jalan yang menyebabkan ia diwajibkan. Maka itu yang menyempurnakannya. Kita lihat bagaimana wara' Nabi SAW. Bila satu ketika baginda solat asar, sebagaimana dalam hadis Bukhari, selepas Rasulullah memberi salam, Nabi bergegas keluar daripada tempat solat, sehingga menjadikan para sahabat tercengang. Biasanya Rasulullah SAW duduk sekejap, zikir, wirid. Barulah Rasulullah bangun. Dan kadang-kala, dan itu kebiasaan baginda, Nabi berzikir sehingga keluar matahari, kemudian Nabi solat duha. Dan Nabi SAW menyebut tentang kelebihannya seumpama haji, seumpama kelebihan umrah yang sempurna. Jadi hari itu Rasulullah SAW, ini waktu salat asar, Nabi terus bangkit bangun. Kemudian Nabi kembali semula. Lalu baginda SAW mengatakan, barangkali kamu tercengang apa yang aku lakukan. Sebenarnya ketika aku solat, aku teringat ada orang suruh keluar, ada orang suruh aku bahagikan zakat, iaitu diberikan emas senilai seperti biji kurma. Ada emas rasa ketul. Aku tinggal kat rumah aku. Waktu solat teringat, aku tidak beri lagi kepada fakir miskin ataupun asnaf. Bimbang terlambat, maka baginda SAW terus bangkit, mengambilnya dan mensedekahkannya atau menzakatkannya. Kita lihat bagaimana sifat wara'. Antara sifat wara' itu menyegerakan kewajiban. Kita kalau masuk waktu solat, kalau jenis lambat-lambat ni orang tak wara'. Orang wara' disegerakan waktu solat. Bimbang-bimbang, dia ada halangan yang lain. Waktu mana sampai masa zakat, maka dizakatkan secepatnya. Bimbang, takut terluput ataupun ada halangan lain. Waktu mana dia sudah punya kemampuan untuk pergi haji, maka cepat-cepat pergi haji. Bimbang, nanti ada halangan lain, maka ini wara'. Sebab itu wara' lah yang menjaga kebanyakan agama kita. Yang orang yang sempurna agamanya sebab dia letak pagarnya wara'. Orang yang berlaku kecacatan pada agama sebab dia tak perlu wara', dia perlu buat lebih kurang. Maka ini sifat wara' Nabi SAW. Hasan Basri satu hari di Mekah, tiba-tiba dia melihat seorang ulama yang sedang mengajar bersandar di Kaabah. Ini zaman dulu, zaman sekarang jangan haraplah boleh bersandar Kaabah tu. Bersandar kat Kaabah, lalu dia berceramah. Lalu Hasan Basri hendak menguji orang ni. Dia kata, tuan, saya ingin menanyakan beberapa soalan. Pertama, ma malakuddin? Apakah dia kunci agama? Apakah dia penguat agama? Apakah dia dasar agama? Maknanya, agama tu jadi kuat sebab apa? Sebab apa agama jadi kuat? Sebab baca banyak? Sebab kuliah banyak? Sebab CJ banyak? Maka jawab lelaki ini, yang menjadikan agama itu kuat dan dasar agama ialah wara'.
Lalu Hasan Basri tanya lagi, wa ma huwa afatuddin? Apakah dia pula yang menjadi agama rosak? Maka jawab beliau, yang merosakkan agama tamak. Sifat tamak. Apa maksud sifat tamak? Mengambil sesuatu yang dilarang. Tamak. Mengambil sesuatu yang bukan haknya, maka tamak. Mengambil sesuatu yang bukan menjadi keutamaannya, makin tamak. Mengambil sesuatu yang dia tidak perlukan, maka tamak. Tamak ni dia ada peringkat. Nanti kita akan ajar tentang tamak. Ya, tamak yang paling dosa sekali, haram sekali, ambil hak orang lah. Tamak lah tu. Ambil hak orang. Kemudian ambil yang haram. Tuan-tuan, apakah Ustaz Bek, bukankah sama ambil hak orang dengan ambil yang haram? Nampak zahir sama tapi tak serupa. Kalau orang ambil yang haram, dia hak dia dengan Allah. Kalau dia mengambil hak orang, maka hak dia dengan Allah dan hak dia dengan makhluk. Maka haramnya lebih. Macam mana contoh kalau kita sebut ambil yang haram, dia orang yang makan makanan yang haram. Dosa lah, tamak lah dia tu. Padahal makanan halal berlambak, banyak. Itu tamak. Dan satu lagi, mengambil hak orang lain. Adalah benda tu. Mengambilnya haram, itu hak orang pula. Maka ia lebih teruk. Kemudian, tamak yang peringkat bawah sikit ialah mengambil yang dia tak perlu. Padahal dah kenyang dah, belasah lagi. Tak perlu, maka tamak lah. Atau mengambil yang bukan menjadi keutamaan. Bukan ada orang lain patut dapat. Walaupun tidaklah haram, tapi dia juga membawa kepada akhlak tamak. Yang kita akan bincangkan insya-Allah bila ada peluang nanti. Kemudian kata Hasan Basri, mithqalu dzarratin minal wara'is salim khairun min alfi mithqalin minas saum was salah. Kalau kita ada sebutir je waraq, sikit waraq, jauh lebih baik daripada sejumlah puasa dan solat malam. Kalau ada sikit waraq, itu yang saya bawa kata-kata Abdullah bin Mubarak. Meninggalkan satu dirham wang syubhah. Syubhah ni bukan haram, syubhah. Mungkin halal ke tak halal, syubhah. Lebih baik daripada sedekah 100,000 dirham. Artinya warak yang sempurna, warak yang baik. Jauh lebih baik daripada sejumlah solat sunat dan sejumlah ibadat qiyamul lail. Kenapa? Kerana ibadat-ibadat itu sifatnya sunat, manakala warak ini kadang-kala menjadi wajib, kadang-kala. Dan kalaupun ia sunat, ia adalah sebesar-besar ibadat sunat yang dilakukan. Ketika mana Nabi Allah Musa, Allah Ta'ala wahyukan kepadanya, wahai Musa, kalau seorang hamba-Ku ingin mendekati-Ku, ada jalan yang lebih cepat. Tuan-tuan, semua kita berusaha untuk dekat dengan Allah. Tapi ada orang jumpa jalan dekat, maka dia lebih cepat sampai dan lebih nampak awal kesannya. Sebagaimana contohlah kita masing-masing kalau musafir, semua nak sampai. Saya daripada contoh Mersing nak ke Pasir Gudang. Sahabat saya bersama nak sampai. Tapi siapa yang akan lebih cepat sampai? Yang ni dia pun buat laju dengan harapan cepat sampai. Yang ni dia pergi shortcut jalan sana sini dengan harapan dia cepat sampai. Yang ni pula dia tak nak berhenti. Sepanjang jalan tak nak berhenti supaya dia cepat sampai. Makan pun tak nak. Dia makan dengan kereta. Kencing pun ditahan dia. Biarlah kencing kat Pasir Gudang. Contoh. Maka di situ kita nampak kenapa dia cepat sampai. Kita tanya, mak, kenapa kau cepat sampai? Kita kan tolak sama. Pukul 2.30. Yang kau sampai 3.30, aku sampai 5.30. Oh, saya bawa laju. Yang ni pula saya tak motong kiwu, tak bawa laju. Yang ni kata saya tak berhenti makan, minum. Saya cakap dengan anak-anak saya, makan je dalam kereta tu. Minum dalam kereta. Mana-mana yang masak, minum je. Sama juga bila kita nak berjalan menuju Allah. Ada orang tuan-tuan, dia akan cepat sampai. Padahal dia baru mengaji 2 tahun. Ya Allah, nampak macam syekh besar. Yang ni mengaji 20 tahun. Nampak macam baru start. Macam baru start. Yang ni 2 tahun dah jadi ustaz. Yang ni 20 tahun baru nak start. Kenapa beza? Maka kita melihat apakah yang menjadi pegangan jalan dia. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita jumpa orang soleh, kita jumpa orang baik-baik, tanya apakah amalan yang biasa awak amalkan. Dan ingat akhlak para sahabat.
Sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, bila Rasulullah sebut kelebihan orang tu orang ni, mereka akan jumpa sahabat dia tanya, apa kamu buat? Kerana mereka juga nak sampai. Sebagaimana hadis yang masyhur, kisah Abdullah bin Amr bin Al-As, waktu mana Rasulullah SAW berkata akan keluar sebentar nanti ahli syurga. Maka keluarlah sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka Abdullah bin Amr bin Al-As pun tengok apa amalan dia. Belum mati dah dikatakan ahli syurga. Belum mati. Kita ni belum tentu. Dia ni belum mati, Nabi SAW kata ahli syurga. Maka Abdullah bin Amr bin Al-As pun jumpa dengan Sa'ad. Tuan, boleh tak saya nak bermalam rumah tuan? Bermalam rumah tuan buat apa? Sebab saya ada masalah dengan ayah saya. Sebenarnya dia nak tengok amalan apa yang menjadikan Sa'ad bin Abi Waqqas dikatakan oleh Rasulullah sebagai ahli syurga. Tengok macam mana mereka nak tahu jalan yang cepat. Lalu waktu tidur tengok tak ada pun amalan. Tak adalah sembahyang malam, cuma dekat subuh dia kadang-kadang dia terkejut sebut Allahu Akbar, subhanallah. Lepas tu dia bangun subuh. 3 malam tidur, tak nampak pun qiyam mulai sujud lama ke, tak nampak. Maka akhirnya Abdullah kata, tuan, saya sebenarnya tak ada gaduh dengan ayah saya. Cuma saya nak tengok amalan apa tuan buat. Sebab Rasulullah SAW kata, tuan ni ahli syurga. Lalu kata Sa'ad, amalan aku macam kamu tengok, macam tu je. Melainkan, dia baru sebut, melainkan aku tidak pernah menipu orang Islam. La arushul muslimin. Amalan pertama, dia tak pernah tipu orang Islam. Amalan yang kedua, dia tak pernah dengki dengan nikmat apa pun yang orang dapat. Tuan-tuan, 2 benda ni amalan yang paling cepat untuk masuk syurga. Dan ini yang dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi kita nak pegang 2 ni, tuan-tuan. Pertama, saya nak pegang, saya tak nak tipu orang Islam. Habis tak boleh tipu orang kafir. Tidak. Maksudnya keutamaan kita menjaga akhlak kita dengan orang Islam tu. Yang kedua, kita tak nak dengki dengan nikmat yang orang lain dapat. Biarlah dia dapat tu nikmat dia. Kita ada nikmat kita. Kita tak boleh ambil nikmat dia. Kalau kita ambil nikmat dia, mungkin kita tak bahagia. Kita tengok, untungnya tengok isteri dia lawa pada isteri kita. Contohlah. Tengok isteri dia lawa, isteri dia mancung hidung pada isteri kita. Contoh. Dia bahagia tengok. Kalau dah saya dapat. Kalau kita dapat, bukan makna kita bahagia. Mungkin cerita lain pula. Bergaduh sakat. Setiap orang Allah beri nikmat yang dia akan bahagia. Sebab itu tuan-tuan, Islam mencela kita daripada melihat nikmat orang lain. Pertama, itu tanda kita tak redha pembagian Allah. Yang kedua, kita tidak redha dengan apa yang kita dapat. Yang ketiga, nikmat yang orang tu ada mungkin tak sesuai dengan kita, tuan-tuan. Tak sesuai. Kita tengok dia naik kereta mewah. Allah dapat kereta mewah ni. Tak sesuai. Kita dapat je nak bayar road tax dah botak kepala dah. Road tax dia sampai 30,000. Jangan dengki nikmat orang. Atau kereta dia memanglah nampak bagus tapi sekali rosak, ya Allah, kita terpaksa gadai pinggan mangkuk kat dapur. Nikmat orang tak sesuai dengan kita. Jangan duk nak dengki nikmat orang. Biarlah nikmat dia. Jadi tuan-tuan, kembali kepada kisah Nabi Musa dengan Nabi Muhammad. Kisah Nabi Musa dengan wahyu Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala kata, wahai Musa, kamu nak tahu apa yang boleh menyebabkan seorang dekat dengan aku? Sehingga malamnya, qiyamulainya, kalau dia tak ada pun tak apa. Dia sudah mengatasinya. Apa dia? Orang yang ada sifat warak dan zuhud. Apa itu warak? Kita dah sebut warak ni minimumnya meninggalkan yang haram. Tapi yang kita bincangkan beberapa minggu, beberapa hari ini ialah meninggalkan perkara yang tidak menguatkan agama, yang tidak memberi faedah pada agama. Yang haram itu wajib. Itu warak wajib. Itu dipanggil minimum warak, istinabul maharim. Ini sepakat ulama. Tapi bukan kita nak bicara tentang meninggalkan yang haram, sebab itu maklum. Tetapi kita nak meninggalkan apa yang tidak boleh kuatkan agama kita, apa yang tidak boleh mengindahkan agama, apa yang boleh mungkin menjejaskan agama kita. Jadi kata Allah Ta'ala kepada Nabi Musa, yang menyebabkan seorang akan lebih cepat sampai padaku, pertama warak. Yang kedua ialah zuhud. Apa itu zuhud? Zuhud artinya kita tidak mencintai dunia. Apa maksud tidak cintai dunia? Bila kita menghalang hak-haknya untuk dikongsi. Hak-haknya untuk diberikan. Bagaimana tuan-tuan ada harta banyak tapi keluarkan zakat.
tuan-tuan bersedekah, kita tak panggil orang ni tak zuhud. Ini zuhud. Bagaimana orang tu tuan-tuan menunaikan segala hak-hak kepada nafkah isteri, anak-anak, maka dia masih lagi zuhud. Abu Hurairah, dia kata, apakah kamu nak tahu siapa sahabat Allah? Tuan-tuan, ada banyak istilah sahabat Allah, keluarga Allah. Maksud sahabat, maksud keluarga Allah yang hampir. Macam kita lah kalau orang tu dekat, dia ni macam anak dia. Dia ni macam sahabat rapat dia. Jadi kata Abu Hurairah, sahabat Allah akhirat kelak ialah orang warak, orang zuhud. Siapa yang warak, siapa yang zuhud. Yang warak, dia meninggalkan perkara yang tak kuatkan agama dia. Yang zuhud, tidak cinta dunia. Maka dia nanti akan dekat dengan Allah. Sahabat bin Abdul Tustari berkata, bila seorang tak ada warak, maka orang ni tak pernah puas dengan dunia. Bukan tak pernah kenyang bila makan. Walaupun dia makan kepala gajah pun, tak cukup. Tuan-tuan tak adalah cerita makan kepala gajah, tapi satu, kita katakan, satu perbandingan. Ini bagi makan kepala gajah pun ni tak cukup ni. Makna dia tak ada warak dalam agama. Bila seorang tidak ada warak dalam agama, dia tidak pernah puas dengan apa sahaja yang dikehendaki walaupun merosakkan agama dia. Maka sebab itu kita nak warak, nak jaga agama. Umar bin Abdul Aziz satu ketika dibawa rampasan perang berupa minyak kasturi. Maka Umar bin Abdul Aziz cium. Bila cium dia, ya Allah, salah aku ni. Kerana manfaat minyak wanginya, cium. Kalau aku pemimpin yang cium, rakyatku juga berhak menciumnya. Maka dia berikan kepada rakyat. Cium. Artinya dia tidak mahu melihat dia, walaupun dia pemimpin, dia nak eksklusif dia je dapat. Walau ia amanah negara. Maka semua manfaat dikongsi. Ketika ditanya tentang warak, Abu Usman Al-Hiri, dia bawa satu cerita. Kita tuan-tuan kalau nak tahu satu benda, kalau bawa cerita lagi senang faham. Ada seorang ulama namanya Abu Salih Al-Hamadun. Abu Salih Al-Hamadun yang meninggal tahun 271 Hijriah. Dia kata satu hari dia ziarah kawan dia, sahabat. Yang tenak, yang nazak. Tiba-tiba sahabat dia pun mati. Maka dia dengan cepat padamkan lampu. Padamkan lampu. Pelita yang ada minyak tadi. Zaman dulu pelita. Padam. Lalu orang kata, Tuan Syekh, kenapa padam? Tadi masa dia masih hidup, ini masih milik dia. Tapi bila dia mati, ini dah jadi harta pusaka. Maka tak boleh dimanfaatkan. Melainkan hak waris-warisnya. Maka cari pelita lain. Kita lihat bagaimana warak. Ada satu kisah. Seorang wanita solihah. Wanita solihah ni tuan-tuan sekalian, ketika mana dia sedang undi gandum. Undi gandum. Seorang datang rumah dia beritahu, puan, suami puan sudah terkorban syahid di medan perang. Dia dengar suami dia syahid, dia pun angkat tangan dia tepung. Sekarang tepung ini sudah menjadi harta pusaka yang perlu dibahagikan. Tuan-tuan lihat bagaimana mereka teliti dengan makna harta pusaka. Kita ni tuan-tuan, bab pusaka hancur dah sekarang, hancur. Mati ayah kita, masih lagi pakai motor ayah. Padahal motor ayah tu harta pusaka dah. Ayah meninggal. Dia ada motor, ada kereta. Guna kereta ayah. Kereta tu dah jadi harta pusaka. Yang perlu dibahagikan. Bahkan setengahnya tanpa segan silu ambil manfaat daripada harta yang si mati tadi sebelum dibahagi-bahagikan. Sebab itu tuan-tuan kita perlu beri kesedaran. Bila berlaku kematian, perkara yang patut disegerakan sebagaimana kita segerakan pengkebumiannya, pengurusan jenazah ialah pembahagian pusaka. Ni ada 5 tahun, 6 tahun tak selesai lagi. Harta tu digunakan. Dimanfaatkan. Maka ini menimbulkan syubhat-syubhat yang banyak. Ini menimbulkan perkara-perkara yang menunjukkan tidak adanya warak dalam beragama. Sebab itu tuan-tuan kalau boleh, pagi ni selesai jenazah, malam ni selesai pusaka. Saya ingat bila arwah ibu kami meninggal dunia. Pada tahun 2007. Lebih kurang pada 17 Syaban. Bila ibu kami meninggal dunia, maka kami uruskan siang hari jenazah beliau. Meninggal dunia. Lepas tu apa yang saya selesaikan? Hari tu juga menyelesaikan segala hutang piutang dan juga harta pusaka. Jadi malam tu kami dah selesai pembahagian pusaka, selesai. Dan bila ayah kami pula meninggal dunia,
meninggal dunia, kita juga tidak mengambil masa yang panjang, melainkan beberapa hari untuk selesaikan harta pusaka. Artinya beliau meninggal pada 27 Ramadan, hari Isnin. Maka kami balik raya, kami tu selesaikan harta pusaka, tanah, rumah dan sebagainya. Kerana kami tahu ia berkait dengan manfaat-manfaat yang masih digunakan kalau kita tak bagi cepat-cepat. Kerana itu kita hairan orang yang tidak punya cemburu agama. Sehingga harta pusaka ditarik sampai 7-8 tahun belum selesai. Masing-masing ada ego, sombong. Sehingga lupa tanggungjawab agama. Akhirnya semua terlibat dengan perkara-perkara yang syubhah dan sebagainya. Jadi hendaklah kita bersifat warak. Bila berlaku kematian, uruskan cepat-cepat harta pusaka. Secepat kita menguruskan jenazah. Kisah Kahmas, seorang ulama yang meninggal tahun 149 Hijriah. Kalangan tabi'in. Kahmas kata, ada satu dosa aku menangis selama 40 tahun. Bila mana ada salah seorang saudara aku, kawan aku datang ke rumah, aku pun siapkan ataupun rebuskan, kita katakan ikan lah, rebus ikan. Bila makan bau, maka dia ambil segenggam tanah supaya hilang bau kat tangan. Tapi dia lupa minta izin. Padahal tuan tanah tu, kalau Kahmas minta, dia izinkan sebab Kahmas orang baik. Dan Kahmas pun tak niat ambil tanah dia. Sekadar ambil sedikit manfaatnya. Tapi kerana sifat warak, dia rasa itu perkara yang salah. Macam tu sifat warak. Pada sekecil-kecil perkara pun dia ambil kira. Sebab itu kata Yahya bin Mu'az radhiyallahu ta'ala anhu, man lam yanzur fi daqiqi minal wara lam yasil ilal jalili minal ata. Siapa yang tak mengambil berat sekecil-kecil perkara yang wara, maka dia tidak akan mencapai keagungan pemberian Tuhan. Siapa yang tidak mempedulikan sekecil-kecil wara, maka dia tak akan mendapat kemuliaan keagungan pemberian Tuhan. Ada seorang lelaki, dia sedang menulis catatan. Tengah menulis, maka dia nak keringkan dakwat, maka dia naklah, kita katakan, sental dekat dinding. Dia pun teringat, ni kan rumah sewa. Tak boleh, bukan rumah dia. Tak apalah, sikit je. Maka dia sental juga. Tiba-tiba terdengar suara berkata, orang yang meremehkan debu akan melihat betapa panjangnya perhitungan di hadapan Allah akhirat kelak. Tuan-tuan sekalian, kalau kita nak muhasabah tentang warak, kita mengambil beberapa analogi yang penting dalam kehidupan warak. Tuan-tuan sekalian, kenapa syaitan, iblis dihalau, dilaknat oleh Allah? Kenapa? Kerana dia meninggalkan satu sujud je, bukan banyak satu. Selama ni iblis sujud selalu. Sebelum dia menolak untuk sujud pada Adam AS. Sebelum tu iblis terkenal sebagai ahli ibadat. Tapi ahli ibadat yang tidak punya ilmu akhirnya ego. Maka iblis laknatullahi alaih, waktu mana dia enggan sujud sekali je untuk hormat Adam, maka Allah melaknatnya. Nampak tak kesan? Dosa, maksiat, kesalahan, walau kecil jadi besar. Tuan-tuan lihat bila Adam AS, dia cuma makan sesuap buah larangan, suap. Bukan dia makan macam kita makan durian sampai 3 lori. Ni sulas dia makan. Umpama makan sulas, akhirnya Adam AS diturunkan di bumi. Tuan-tuan tengok orang kalau berzina, definisi zina apa? Bila dia masuk kadar yang sempurna, sikit kemaluannya itu, maka dia sudah dihukum sebat atau dihukum rejam. Orang yang minum arak, walaupun minum tu teguk, dia sudah pun dihukum dengan hukuman sebatan 40 atau 80 kali. Artinya walau kecil, hukuman ada. Itu dunia, macam mana akhirat? Macam mana akhirat nanti? Jadi kita, tuan-tuan sekalian, bila menyebut tentang perkara-perkara syubhat yang haram, warak tu penting untuk benteng agama. Kita bimbang sikap kita memperkecilkan sesuatu, akhirnya ceritanya panjang akhirat kelak. Sebab tu tuan-tuan, ada seorang sahabat namanya Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Darda ni, tuan-tuan sekalian, dia ada seekor unta namanya Damun. Dia panggil Damun. Jadi unta ni, tuan-tuan, disewakan.
Beliau menyewakan unta, siapa nak sewa unta. Maka orang pun sewa lah. Tapi setiap kali orang sewa, dia sentiasa ingatkan. Dia kata, la tahmiluhu alaihi illa kadha wa kadha. Jangan kamu bebankan dia dengan bebanan berat. Yang ni jangan letak atas belakang dia, ni jangan letak atas belakang. Sebab apa ni warak, dia tak nak menzalimi binatang dia. Nama ni Damun. Takut nak bagi nama ayam ke, nak bagi nama kambing, Damun. Ingat kisah Abu Darda yang ada unta nama Damun. Bukan Demon. Damun. Maka ketika mana binatang unta bernama Damun ni mati, maka dia berkata apa? Dia kata, ya Damun, la tuqasimni ghadan inda rabbi fa inni lam akun ahmilu alaika illa ma tutiqu. Wahai Damun, kelak akhirat jangan kamu dakwa aku depan Tuhan. Kan aku dah berusaha untuk tidak membebankan kamu melainkan apa yang kamu mampu. Tuan-tuan lihat Abu Darda radhiyallahu ta'ala dengan unta pun dibimbang, takut nanti unta dakwa akhirat kelak. Kita tuan-tuan dengan mak ayah kita pun kita tak bimbang di dakwa akhirat kelak, buat salah semacam. Kita kadang-kala bagi isteri buat salah suami, tak bimbang di dakwa akhirat kelak. Kita pula orang-orang yang kita ada hak yang lebih besar untuk kita beri padanya, kita tak bimbang bila kita buat salah pada dia. Maka tuan-tuan ambil kisah Damun, kisah yang menarik bagaimana Abu Darda bimbang Damun untanya mendakwanya akhirat kelak. Hanya kerana dia mungkin terlepas pandang untuk menjaga kebajikannya. Oleh sebab itu warak menjadikan kita sentiasa melihat sekecil-kecil urusan agama kita, supaya tidak menjejaskan agama yang besar kita. Kalau sesuap buah larangan yang dimakan oleh Adam dan Hawa sudah menjadikan dia terkeluar daripada syurga, kita bimbang. Ada perkara-perkara yang kita tak peduli, kita tak warak. Akhirnya kita juga menerima nasib yang sama. Semoga Allah melindungi kita dan mengilhamkan kita kekuatan untuk beribadat kepadanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.